Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha la syarika lahu asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق به الشر استعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah. Kita rafakkan kesyukuran pada malam ni dapat kita sambung. Minggu lepas tak dapat. Tapi minggu ni dapat kita sambung pengajian kita Kitab Risalah Tauhid. Yang mana kita berhenti pada perbahasan wahdaniyah, muka surat 20 Jawi, 30 Rumi. Rumi, 20 Jawi, wahdaniyah. Kita selesai bab qiyamuhu ta'ala binafsih, yang agak panjang juga. InsyaAllah wahdaniyah ni tak panjang sangat. Dah. Muka surat 30, Rumi, Jawi 20. Perbahasan wahdaniyah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Yang keenam daripada 20 ataupun yang keenam daripada 13. Yang muktamadnya 13. Yang muktamadnya 13 aja yang wajib. Maknanya kalau masuk yang keenam ada lagi 7 ajalah betul habis. Kan susah pun. Sebab yang 7 yang terakhir tu kalau ada 13, 7 yang terakhir tu sebenarnya dalam perbahasan sifat makni juga. Mengikut pendapat Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, mengikut pendapat Imam Abu Mansur Al-Maturidi 20. Sama je. Yang keenam, wahdaniyah artinya esa. Wahdaniyah artinya esa. Esa Allah Ta'ala pada zat, pada sifat dan pada perbuatan. Pada af'al. Tak susah pun perbahasan kita. Allah tu esa. Untuk kita faham mudah-mudah satu. Mudah-mudah faham satu. Allah itu satu. Dan esa. Esa. Ataupun tepatnya tunggal. Tapi sebenarnya tak ada masalah nak guna yang mana. Cuma adalah sebagian ulama' dia tak kata tak sesuai guna satu. Sebab satu ni dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Macam tu. Jadi kalau kata satu, dia macam ada bilangan yang lain. Habis tu nak sebut apa? Sebut tunggal. Kalau kata anak nombor 1, maknanya seumpama ada anak nombor 2. Seumpama. Sebab kata, ini anak nombor apa ni? Nombor 1. Seumpama ada anak nombor 2. Walaupun anak kau berapa? 1. Lah. Tu. Lah. Bukan anak nombor 1 lah. Anak tunggal. Contoh kan. Ni anak nombor apa? Anak nombor 1 ni. Oh, anak nombor 1. Besar anak nombor 1. Anak ada berapa orang? 1. Orang tak cakap macam tu. Orang cakap anak ni anak tunggal. Orang tak cakap anak yang pertama.
Sebab kata yang satu tu, dia maknanya ada yang kedua, ketiga. Tapi sebenarnya tak semestinya. Betul je kalau kita kata anak yang pertama. Walaupun anak dia satu. Cuma, sebagai ulama dia tak suka dia guna perkataan satu. Dia suka guna esa, ataupun dia suka tunggal, ataupun unggul. Wah, cantik tu ayat tu. Unggul. Boleh juga. Jadi, itu maksud esa. Itu maksud esa. Iaitu, satu ataupun gabungan di antara gabungan di antara ahad dan wahid. Gabungan di antara ahad dan wahid, kita akan masuk bab tu nanti. Ahad dengan wahid ni nak sama tapi berbeza. Ahad kan satu, wahid kan satu juga. Cuma yang terbaiknya adalah tunggal. Sebab bila sebut tunggal, dia satu-satunya. Bila sebut satu, seumpama ada 2, 3, 4. Seumpama je. Tapi macam mana pun kalau orang nak sebut satu pun boleh. Okay. Ini dari segi ketepatan bahasa sahaja. Yang penting i'tiqad, bukan bahasa tu. Yang penting yang dalam hati kita tu. Esa ni, tunggal apa? Pada zat, tunggal pada sifat, tunggal pada perbuatan. Baik, mari kita tengok. Maka hakikatnya, ibarat daripada menafikan berbilang pada zat. Maksudnya bila kata Allah itu esa, dengan maksud Allah itu tunggal, dengan maksud menafikan berbilang pada zat Allah, pada diri Allah tu berbilang, menafikan berbilang. Sebab tu kata tak sesuai sebut satu. Kalau sebut satu, dia seumpama tak menafikan 2, 3, 4. Satu tu tak menafikan 2, 3, 4. Tapi kalau sebut tunggal, automatik menafikan 2, 3, 4. Kat situ. Jadi maksud esa tu adalah tunggal, maksud tunggal tu adalah menafikan berbilang, menafikan 2, 3, 4. Menafikan syarikalah, menafikan syirik. Syirik tu 2, 3, 4 lah. Syirik tu sekutu ataupun 2, 3, 4. Tu panggil syirik. Menafikan syirik, menafikan syarik, menafikan syarikat. Tu jadi bahasa Melayu dah. Dah jadi bahasa Melayu tu. Jadi kalau kita kata Allah itu tunggal, Allah itu esa, Allah itu tunggal, maka secara automatik kita menafikan syarikalah, menafikan syirik, menafikan syarikat. Menafikan syarikat. Saya biasa sebut dulu kan. Kenapa kita nama syarikat? Bahasa kita Melayu ni syarikat-syarikat. Kenapa? Kenapa? Kerana dia berasal daripada syirik lah. Kau tak pergi buat syirik ke? Buat syirik. Tak pergi buat syarikat ke? Nak berniaga ni buatlah syarikat. Kau tak buat syirik ke? Masya Allah, buat syirik. Syarikat yang sebenar dalam negara kita yang kita sebut Melayu syarikat ni adalah sendirian berhad. Siapa yang biasa buat syarikat ni dia tahu. Dia ada istilah yang dipanggil dekat ROC, ROB tu. Siapa tahulah tempat register syarikat. Tempat register syarikat, dia panggil pemilik tunggal. Dia panggil enterprise. Dia panggil sendirian berhad dan dia dipanggil berhad. Berhad tu besar. Dia dipanggil pemilik tunggal. Kenapa dia panggil pemilik tunggal? Sebab dia seorang aja. Pemilik tunggal ni dia seorang aja. Sebab nama pemilik tunggal, perkataan tu dah cantik lah. Tapi berbeza dengan sendirian berhad. Sendirian berhad, dia tak boleh tunggal. Saya nak buat syarikat sendirian berhad. Saya nak pergi buat syarikat sendirian berhad. Berapa orang, cik? Saya seorang aja. Tak boleh. Sebab dia kena syirik. Dia kena menduakan syarikat tu. Maksudnya 2 orang. Pemilik tu kena 2 orang.
Dia tak boleh pemilik tu seorang, tak boleh. Kalau pemilik seorang, nama pemilik tunggal, cik. Hari ni kita belajar cara buat syarikat, ya. Cara kita nak berniaga, kita kena buat syarikat. Ini. Jadi, kalau seorang, dia kena buat pemilik tunggal. Kalau 2 orang hingga 50 tak silap, dia kena buat syarikat, dia panggil. Seorang tak boleh. Sebab perkataan syarikat tu pun dah berlawanan daripada seorang. Kalau seorang tak boleh. Dia kena cari seorang lagi. Yang istilah orang biasa berniaga ni, istilah sleeping partner. Bukan sleeping partner teman tidur tu. Itu bini. Bukan. Sleeping partner ni, dia cuma letak nama kat situ. Kalau dia keluar modal pun, dia hanya keluar modal, dia tak buat kerja. Dia tak nak fikir. Sama ada dia keluar, kalau dia tak keluar modal, dia cuma letak nama lah. Kalau dia keluar modal, itu namanya sleeping partner. Partner yang keluar modal tak nak fikir tengah kerja, nanti adalah persen untuk dia nanti. Itu dia panggil, bila dia seorang je nak buat syarikat, tapi tak boleh, dia kena cari seorang lagi. Sekurang-kurang. Okay. Boleh buat syarikat dah apa ni? Okay. Enterprise, dia lebih kurang macam syarikat, tapi dia lebih kepada pemilik tunggal. Maksudnya, kalau jadi apa-apa bankruptcy ke apa semua, orang tu akan bertanggungjawab. Orang. Tapi kalau syarikat, hanya syarikat bertanggungjawab, orang tu tak terbabit. Tu bab lain lah, nanti panjang lah cerita bab tu. Yang enterprise ni, kalau orang Kelantan panggil, Tok Peraih. Tok Peraih. Pemilik enterprise boleh milikkan tunggal dan perkongsian. Ya, betul. Cuma bezanya kalau jadi bankrupt, dah jadi masalah dengan perniagaan tu, mahkamah akan tuntut sehingga lubang cacing. Maksudnya tuntut sehingga harta peribadi pun boleh dilelong. Apabila dia bankrupt lah, maksud hutang dan sebagainya. Tapi kalau senderang berhad, tidak. Pemiliknya tak tanggung. Hanya syarikat saja yang bankrupt. Begitulah mudah-mudah kata gitu. Itu enterprise. Jadi orang Kelantan dia special. Dia panggil Tok Peraih. Dia memang itu orang Kelantan. Tak percaya tanya Pak Wah. Pak Wah ada tu. Dia panggil Tok Peraih. Enterprise lah tu. Okey. Jadi Allah tidak bersyarikat. La syarikalah. Kan? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik kala syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. La syarika lak. Tu yang hujung tu. La syarika lak. Allah tak ada syarikat, tak ada syarikat-syarikat. Allah tak ada Allah tak ada kena mengena dalam dengan syarikat. Maksudnya Allah tak ada syarikat. Allah tak ada Allah tak ada partner. Allah tak ada partner. Allah tak ada partner. Yang kedua, ketiga, keempat. Itu la syarikalak. Tu. Jadi itulah maksud esa. Itulah maksud esa pada zat. Mari kita tengok pada zat, sifat dan perbuatan. Maka hakikatnya ibarat daripada menafikan berbilang pada zat. Menafikan berbilang pada zat. Kita baca dulu. Dan pada sifat, menafikan juga. Sebab tu tunggal lah. Cantiknya tunggal, bukan satu. Dan pada perbuatan, menafikan juga. Berbilang pada perbuatan. Sama ada bilang yang muttasil atau bilangan yang munfasil. Bilang yang muttasil ni dia macam mak wajib muttasil, mak jaiz munfasil. Kena belajar tajwid dah pula. Kena belajar tajwid. Biasa kita katakan, ini apa hukum dia? Mak wajib. Ini apa dia? Mak jaiz. Dia mak wajib muttasil. Mak jaiz munfasil. Betul kan? Mana geng-geng tajwid? Geng-geng tajwid selalu saya tengok orang perempuan duduk masuk. Jadi mat wajib muttasil, biasa kita sebut mat wajib aja. Mat jaiz saja. Sebab takut bertukar tu. Jadi muttasil ni masuk berhubung. Munfasil maksudnya bercerai. Jadi mat wajib muttasil adalah
apabila huruf mat tu, ada hamzah tu, dia bertemu dengan bukan mat, huruf mat, mat bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Itu lama dah tak belik, lupa dah. Dalam satu kalimah, maka dia mat wajib. Okey. Baca dia 4-5 kan. Mat jaiz, mat juga bertemu dengan hamzah. Tapi hamzah tu duduk kalimah ataupun perkataan kalimah yang kedua. Kalimah bukan kalimah yang sama. Dia bercerai. Dia panggil mat jaiz. Mat jaiz munfasil sebab dia bercerai. Baca 4-5 juga. Panjang dia. Jadi mat wajib, kenapa dia kata mat wajib muttasil? Kerana mat dan hamzah dalam satu kalimah. Kenapa dengan mat jaiz munfasil? Mat jaiz yang bercerai. Kerana dia duduk di dua kalimah. Hamzah tu duduk di kalimah lain, mat tu duduk kalimah sebelum tu. Bacanya 4-5. Ikut bacaan Syatibi ya. Syatibi. Bacaan Jazari 2 je. Ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhallazina amanu kan? Kalau Jazari ya ayyuhallazina amanu 2 je. Seorang pun tak keluar. Kenapa seorang pun tak keluar bila cerita tajwid? Dengan cerita orang perempuan ni suka sangat baca belajar bab Quran, belajar bab bacalah apalah. Mat jaiz huruf bertemu hamzah dalam dua kalimah. Ini ulang balik saya cakap tadi. Jangan kita duk belajar baca gitu gini tapi tak lekat pun. Buang masa je kita belajar kalau macam tu. Okey. Habis dapat tu. Cuma kita nak faham berkaitan dengan muttasil. Jadi menafikan berbilang pada zat, berbilang pada sifat dan berbilang pada perbuatan tadi sama ada muttasil berhubung ataupun munfasil bercerai. Macam mana? Mari kita tengok. Adapun makna esa Tuhan pada zat, esa Allah, tunggal Allah pada diri Allah, pada zat Allah, pada diri Allah, itu iaitu menafikan kam. Kam ni berbilang. Lawan daripada tunggal lah. Kam ni lawan daripada tunggal. Menafikan kam muttasil. Menafikan kam yang berhubung. Menafikan berbilang. Berbilang tapi berhubung. Macam mana? Pada zat, pada diri Allah. Macam mana? Menafikan bilangan yang berhubung pada zat Allah. Macam mana? Seperti nak menafikan apa? Tiada zat Tuhan bersusun daripada darah, daging, tulang, urat. Dia bagi contoh tu. Jadi, kita ni satu. Kita ni satu. Kita ni boleh kita kata satu. Kita ni boleh kata esa pun boleh. Kita ni. Esa. Kita boleh kata kita esa sebab kita satu je dalam dunia ni. Mana ada dua? Kita satu je. Malah orang kembar pun satu. Sebab seorang lagi tu yang lain. Jadi, cuma esa kita, tunggal kita ni, tunggal bukan ketuhanan. Kenapa pula bukan ketuhanan tunggal kita ni? Tunggal kita ni, tunggal makhluk yang bukan sifat tunggal ketuhanan. Kerana apa? Kerana kita tidak menafikan kam muttasil, tidak menafikan berbilangnya pada diri kita. Iaitu kita walaupun esa, walaupun kita ni tunggal, walaupun kita ni satu, tapi kita berbilang-bilang. Kata satu, memang satu, tapi satu yang berbilang. Apa maksudnya? Ada tangan, ada kaki. Itu bukan satu. Ada tangan, ada kaki. Maksudnya gabungan daripada tangan, kaki, jari, mata, hidung. Dah bukan dua dah, macam-macam banyak sekali. Dan bergabung pula dengan darah, dengan roh. Gabunglah semua nak sebut semua. Baru jadi satu. Maka kita tunggal juga. Tapi tunggal kita tidak menafikan kam muttasil. Tidak menafikan tunggal kita ni tidak menafikan berbilang. Tidak menafikan berbilangnya kita. Satu yang jadi satu tu kerana gabungan daripada berbilang-bilang. Gabungan daripada beberapa.
beberapa perkara baru jadi satu. Itu bukan tunggal ketuhanan, itu tunggal makhluk. Tunggal makhluk tu. Nama tunggal, nama satu juga, tapi bila bercampur-campur, dia bukan satu betul satu. Tidak. Dia bukan tunggal, dia gabungan. Sebab tu dia kata kat sini, dia bagi contoh darah, daging, tulang, urat. Macam-macam lagi lah. Sambunglah apa-apa lagi pun. Kepala kan, jari apa, gabungan tu jadi satu. Baru satu. Maka kita ni tunggal. Sama macam Allah. Tapi Allah tunggal yang bersifat ketuhanan. Iaitu menafikan tunggal yang berbilang. Tunggal tapi gabungan daripada beberapa perkara. Menafikan itu. Tuhan. Kita tidak. Kita tidak begitu. Kita gabungan. Jadi tunggal kita, tunggal pinjaman aja. Pinjam je. Aku seorang je lah. Aku satu je lah. Aku tunggal aja lah. Pinjam je bahasa. Sebenarnya, kita tunggal apa benda gabungan, tak tunggal. Tapi pinjam aja lah. Macam tu. Kita kena faham dulu. Apa dia panggil? Kata-kata pinjam tu. Kerana kita dah perasan dah sebelum ni, banyak kata pinjam tu kita dah anggap macam betul-betul. Bukan kata tu kata pinjaman yang kita dah bincang panjang lebar sebelum ni. Banyak kata-kata pinjaman kita dah anggap benda tu betul dah. Bukan pinjam dah kata tu. Bukan metafora dah. Memang betul, real-real kita faham itu. Oh, Jahannam kan. Allah itu Maha Penyayang. Kita dah tak pinjam dah. Kita dah tak kata dah. Sayang tu adalah kata pinjaman semata-mata. Kita anggap sayang dah, sayang betul dah. Kerana kita dah salah faham tentang pinjaman. Bahasa pinjaman yang orang dulu pakai. Yang orang dulu tahu bahawa itu adalah pinjaman. Kita ni duk main ikut keturunan agama kita ni, agama ikut baka dan keturunan semata-mata, menyebabkan kata pinjaman yang asal pinjaman tadi kita anggap itu yang sebenarnya. Yang tadilah Allah murka, Allah marah dan sebagainya, termasuklah dalam masalah tunggal tadi ni. Masalahnya sekadar pinjam aja. Istilahnya apa? Istilahnya ahad. Tunggal Allah itu, yang mana tunggal Allah itu tidak berbilang, tu adalah tidak berbilang dengan maksud kam mutasil tu adalah, ataupun bahasa lain tunggalnya Allah. Ada orang tak sakwi sampai, insya-Allah hampir sampai. Macam mana tu? Sekejap lagi lah. Nak beritahu aku kod dia dalam ni ke? Tak ada keluar pula. Okay? Apa tadi dah? Okay. Kam menafikan berbilang, Tuhan menafikan dengan maksud ahad. Allah itu ahad. Bila sebut ahad, menafikan Allah tu berbilang dalam berbilang di diri tu satu tapi berbilang-bilang macam kita. Menafikan tu. Istilah dia panggil ahad. Sebab tu kul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu ahad. Ahad tu boleh kita kata satu, boleh kita kata tunggal, boleh kita kata esa. Tapi ahad tu khusus kepada apa? Kul huwallahu ahad tu khusus kepada apa? Kul huwallahu ahad itu ahad tu khusus kepada untuk Allah itu ahad dengan esa, untuk menafikan berbilang daripada berjuzuk-juzuk tu. Satu tapi berbilang-bilang, nak menafi yang itu. Menafikan daripada darah, daging, tulang, urat semua itulah. Menafikan. Ahad, kul huwallahu ahad. Buktinya ayat selepas pada itu, kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid. Lam yalid, tidak beranak. Walam yulad, tidak diperanakkan. Saya dah sebut dah sebelum ni. Kena sebut balik sekali lagi. Maksud tidak beranak dan tidak diperanakkan ni, pertama dia membawa maksud menolak Nasrani. Itu nombor satu. Menolak Nasrani yang kata ada anak dan sebagainya, anak Tuhan dan sebagainya. Satu. Dan ia juga menolak bukan maksud anak. Anak tu bukan maksud anak. Lam yalid walam yulad. Lam yalid, tidak beranak. Apa maksud beranak? Jangan kita ambil maksud beranak tu beranak. Kita ambil pinjam. Kata pinjaman beranak. Beranak tu maksud daripada satu, keluar satu lagi. Dia panggil beranak. Satu, keluar satu lagi. Dia panggil beranak. Jadi, kalau kita kata anak pun beranak, iaitu asalnya satu, daripada satu tu, keluar anak daripada tu. Dia panggil beranak. Kalau bukan anak pun dia panggil beranak.
istilah pinjaman. Jadi daripada satu keluar yang lain. Satu keluar yang lain. Maknanya bila ada satu keluar yang lain, maka berbilang kat situ. Walaupun satu tapi berbilang, maka menafikan kat situ. Walam yulad, daripada tidak diperanakkan. Allah itu yang pertama, bukannya Allah itu satu, kemudian beranak. Maksudnya Allah ada lagi satu, keluar satu. Jadi berbilang kan? Berbilang. Menafikan yang itu. Yang kedua, menafikan walam yulad, tidak diperanakkan. Allah ni bukan daripada sesuatu jadi Allah. Bila jadi Allah, namanya juga tak menafikan kam mutasil lah. Tak menafikan Allah itu esa, tapi kita kata Allah itu esa dan berbilang juga. Berbilang yang siapa? Allah daripada satu jadi yang lain. Itu maksud beranak. Dan maksud nak menafikan juga daripada Allah jadi yang lain, jadi Tuhan yang lain. Nak menafi. Itu maksudnya beranak dan diperanakkan. Bukan semata-mata maksud beranak macam orang beranak. Bukan maksud itu semata-mata. Beranak tu antara maksudnya nak menolak Nasrani, tapi lebih penting lagi maksud beranak bukan Allah tu daripada sesuatu, bukan Allah itu kemudian keluar yang lain pula. Dia panggil beranak juga. Ataupun Allah itu terhasil daripada sesuatu, kemudian Allah jadi ni Allah. Tidak juga. Tu maksud dia. Sebab itu dia panggil ahad. Ahad. Sebab tu ketika Bilal bin Rabah kena batu besar letak atas dada dia tu, dan disuruh untuk mengaku bahawasanya Lata dan Uzza berhala itu adalah Tuhan. Bilal tak kata wahid. Bilal kata ahad. Kenapa Bilal kata ahad? Sebab Lata dan Uzza duduk tempat yang berbeza sebenarnya. Apabila orang yang letak batu besar tu atas dada dia suruh mengaku. Kau mengaku ni Uzza ni adalah Tuhan. Bila dia tengok Uzza satu. Tapi Uzza ni berbilang-bilang, dengan maksud ada muka, ada kepala, ada tangan. Maka dia menafikan tu. Tuhan tidak begitu. Tidak menafikan ahad. Dia mengatakan Tuhan itu ahad dan dia menafikan bahawasanya Uzza itu bukan ahad. Sebab tu dia kata ahad. Dia tak kata wahid. Sebab Uzza tu memang wahid. Ada satu. Sebab tu dia kata ahad. Dia tak kata wahid. Tak kata dia kata ahad. Sebab kalau kata wahid, maknanya dia menafikan Uzza tu bukan Tuhan sebab Uzza tu bukan satu. Sebab wahid bukan satu. Uzza tu memang satu. Memang ada satu aja. Satu lagi tu Lata, tu lain. Uzza memang ada satu. Jadi tak kena kalau Bilal menafikan wahid dengan maksud Allah itu satu, tunggal dengan maksud bukan Lata. Lata tu satulah. Sebab tu dia menafikan ahad dengan maksud ada macam-macam gabungan daripada mata, kepala apa semua. Maka dia menafikan ahad. Allah tidak begitu. Tidak berjuzuk-juzuk gabungan tadi. Bilal tidak menafikan dari segi berapa ada Tuhan. Dia menafikan Tuhan yang berjuzuk-juzuk. Gabungan berjuzuk-juzuk jadi satu Tuhan. Kat situ faham. Lepas tu dia kata ahad. Yang ni pula wahid pula. Dan menafikan kam munfasil pada zat. Iaitu menafikan bilangan yang bercerai pada zat Tuhan. Maksudnya, yang ni barulah Tuhan ada 2, 3, 4. Nak menafikan itu pula. Seperti tiada zat yang lain menyamai seperti zat Allah Ta'ala. Ini baru nak menafikan. Yang mana kita menafikan yang kedua ni kam munfasil dengan maksud berbilang dari segi bercerai. Yang tadi kita menafikan berbilang dari segi satu tapi berbilang-bilang. Berbilang-bilang, berjuzuk-juzuk, berpat-pat. Kita nafikan itu tu. Tu kam mutasil. Ni kam munfasil. Kita menafikan Allah, kita menafikan tak ada Tuhan satu lagi sama macam Allah. Tak ada. Kita menafikan tu. Jadi ada beza tak? Ada. Istilah dia panggil wahid. Sebab tu dia kata kat sini, seperti tiada zat yang lain menyamai seperti zat Allah Ta'ala. Satu. Ada satu yang lain. Kita nak nafi yang tu. Habis yang tadi tu, tadi bukan nafi yang tu. Nafi Tuhan dah satu dah. Tapi berjuzuk-juzuk. Nak menafi yang tu. Sebab nama je satu. Hakikatnya tak satu. Sebab gabungan. Berjuzuk-juzuk. Berpat-pat. Berbahagian-bahagian. Ada kepala kaki semua. Ada darat, urah, roh lah apa semua. Maka nak menafikan itu. Yang ni bukan nafi tu.
nak menafikan satu lagi Tuhan yang sama macam Allah. Nak menafikan satu lagi Tuhan yang sama macam Allah. Dia panggil wahid. Wa ilahukum ilahu wahid. Ilah, Allah ilah tu adalah wahid, satu. Tak ada yang satu lagi macam Allah. Jadi sebenarnya bila kata wahdaniyah, dia gabungan daripada kita menolak Allah berjuzuk-juzuk dan menolak ada satu lagi Allah yang macam Allah. Yang walaupun Allah itu tak berjuzuk, Allah tak ada berjuzuk-juzuk, kita menafikan ada satu lagi macam tu, macam Allah. Menafikan. Itu wahid. Gabungan daripada ahad dan wahid, itulah jadi wahdaniyah. Menafikan. Okey. Maka esa Tuhan pada sifat. Tadi pada zat, pada diri Allah. Kita menafikan. Jadi macam mana kita nak fikir? Memang tak boleh fikir. Kita tak boleh fikir. Sebab bila sebut tidak berjuzuk-juzuk tu, tak boleh fikir. Tak boleh masuk. Memang tak boleh fikir zat Allah. Gila isim kalau fikir. Tak boleh fikir. Bila kata tidak berjuzuk, kalau kata macam ni boleh fikir. Tak ada Allah, tak ada Tuhan satu lagi macam Allah. Yang tu boleh. Kita boleh dapat, tak ada satu lagi macam Allah. Tapi Allah itu tidak berjuzuk-juzuk, tak boleh. Tak boleh. Tak boleh nak fikir. Jadi bila begitu tak sama dengan makhluk, tak sama lah. Tak samalah. Kan? Maka tadi itu pada zat, pada diri Allah, pada zat Allah. Maka esa Tuhan pada sifat pula, iaitu menafikan kam muttasil pada sifat, iaitu menafikan bilangan yang berhubung dengan sifat. Macam mana? Ya, iaitu tidak sekali-kali Allah Ta'ala pada satu jenis sifatnya dua sifat seperti dua qudrah. Tu yang kita nak nafi yang pertama. Apa maksud nak nafi dari segi sifat pula ni? Daripada menafikan kam muttasil ataupun menafikan sifat Allah yang berbilang. Sifat Allah yang bukan satu, bukan tunggal, berbilang 2 3 4 5. Macam mana nak nafi ni? Ada dua benda juga nak nafi. Yang pertama, nak nafi dia kata tidak sekali-kali Allah Ta'ala pada satu jenis sifatnya dua sifat seperti qudrah. Allah sendiri tak ada kena-mengena yang lain. Allah ada dua qudrah, ada dua kuat, ada dua kekuasaan. Qudrah, kuatlah tepat sekali. Ada dua kekuatan, ada dua kuat. Qudrah Allah ada dua. Dekat Allah sendiri. Logiknya, bila Allah ada dua qudrah, kuatlah. Tak ada masalah lah kita kata 1, 2, 3, 4, 10 qudrah pun. Dekat Allah. Tak ada masalah lah. Logik kita, bukan logik lah. Kita fikir-fikir sekali macam tu lah. Sebab, kalau kita kata satu, Allah ada satu qudrah, satu sifat kuat qudrah, maka kuat. Kalau ada dua pun Allah punya juga. 3 pun Allah punya juga. Jadi, tak kisahlah. Tidak. Kisah. Dengan maksud apa? Kita kena tolak Allah ada dua qudrah. Kena tolak Allah ada dua qudrah 3, 4, 5. Iradah. Kena tolak Allah ada 2, 3, 4 iradah. Ilmu. Kita kena tolak Allah ada sifat ilmu 2, 3, 4, 5. Tak boleh. Tolak. Kenapa? Kenapa semua ada satu je? Kerana apabila ada dua, maka bila ada dua sifat, walaupun owner dia sama, owner yang sama, dia jadi lemah. Dia bukan sifat kesempurnaan. Macam mana boleh jadi lemah? Bila Allah ada dua qudrah, dua sifat qudrah, maka kenapa qudrah yang kedua perlu ada? Qudrah yang kedua perlu ada bagi melengkapi qudrah yang pertama. Maknanya qudrah Allah tidak sempurna, kena ada dua. Kalaulah satu telah sempurna qudrah, kenapa perlu ada yang dua? Jadi kerana itulah, kalau kata Allah ada dua qudrah, walaupun dua-dua kita nisbahkan pada Allah, dua kekuatan, menandakan lemahnya Allah. Lemah dengan maksud ada dua. Bila dua, saling memerlukanlah. Dua. Saling memerlukan. Kenapa ada qudrah yang kedua? Bila qudrah yang ni buat dengan kekuasaan, macam ni qudrah satu lagi. Tak buat, maka lemah dia. Jadi kerana itu Allah cuma ada satu. Sebab yang sempurna ada satu aja. Yang sempurna ada satu. Kalau ada dua, automatik lemah. Sebab tu la syarikalah. Ada dua aja automatik lemah. Itu kita akan bahas bab hujah-hujah tu dalam perbahasan wahdaniyah muka surat 50 lebih. Muka surat 50 berapa tu? Dalil-dalil dia. Muka surat 60 61 nanti, lambat lagi. Stop dulu kat situ lah. Takut panjang sangat. Satu lagi, kita nak menafikan kam munfasil pada sifat. Macam mana pula
menafikan tadi kam muttasil, yang berhubung. Yang ni yang bercerai pula. Iaitu dia kata menafikan bilangan-bilangan yang bercerai pada sifat. Macam mana? Iaitu tidak ada sifat lain menyamai sebagaimana Tuhan. Maksudnya Allah itu bersifat kudrah, kuasa. Kita menafikan tak ada satu lagi kuasa yang tak ada kena-mengena dengan ni. Kuasa yang lain, dekat yang lain, dekat diri yang lain. Kita menafikan tu, tak ada. Hanya Allah saja ada. Yang ada kekuatan macam Allah tu. Kekuatan yang sempurna tu hanya ada pada Allah. Tak ada pada lain. Yang mana yang lain tu tak ada kena-mengena dengan Allah. Maka itu dipanggil kam munfasil. Ataupun menafikan berbilang ada satu lagi kekuasaan macam Allah yang tak ada kena-mengena, iaitu yang lain, diri yang lain. Menafikan itu. Habis yang pertama tadi menafikan apa? Pada diri Allah sendiri ada dua kudrah, menafikan juga. Sebab bila ada dua, maknanya lemah. Sebab ada dua, sebab memerlukan lah. Sebab tu ada kena ada dua. Maka lemah. Menafikan tu, yang kedua, menafikan ada yang lain. Yang dua ni senang. Biasa memang kita selalu faham. Iaitu menafikan ada satu lagi diri yang lain yang kuat dia, kuasa dia macam Allah. Kita menafikan tu. Itu memang kita biasa senang. Itu yang biasa kita fikir. Tapi cuma kena menafikan juga kam muttasil. Iaitu Allah juga tidak ada dua kekuatan. Kerana satu kekuatan telah sempurna, kenapa perlu ada dua? Maka jika ada dua, maka ianya adalah lemah. Ada dua kekuatan maksudnya lemah. Satu tu telah sempurna. Menyamai. Okey. Okey. Esa mana ni? Esa Tuhan pada perbuatan. Ini juga akan dibincangkan masalah kudrah nanti. Minggu depan lah. Masalah kudrah. Masalah ni kita baca je dulu. Esa Tuhan pada perbuatan, pada af'al. Allah buat tapi tunggal. Buat tapi tunggal? Mana nak fikir. Buat tapi tunggal. Satulah untuk faham. Satu. Kan Allah buat macam-macam. 1, 2, 3 macam-macam buat ni. Macam mana kata Allah buat tapi satu? Kita kena tepi-tepi. Allah buat tapi satu. Tunggal. Tunggal apa berlambat berjuta-juta bilion-bilion yang Allah buat? Mari kita baca. Esa Tuhan pada perbuatan itu menafikan kam munfasil pada perbuatan. Iaitu menafikan bercerai-cerai. Menafikan bilangan-bilangan yang bercerai pada perbuatan. Maksudnya apa? Bercerai-cerai pada perbuatan. Mula-mula nak buat ni. Lepas tu nak buat ni. Mula-mula nak buat ni. Lepas tu nak buat ni. Bercerai dah tu. Berapa cerai pada perbuatan. Tapi yang terjadi mula-mula macam ni. Baru nak masuk. Masya Allah. Habis tu, ini akan masuk qada dan qadar ni. Sejak azali lagi. Yang berlaku memanglah mula macam ni. Tapi Allah buat macam tu ke? Kalau faham Allah buat macam tu, yang biasa orang duk salah faham tu lah. Salah faham. Allah tak buat lagi, Allah tak tahu pun. Lepas tu Allah tahu, kesian dia ni. Dia baik. Dia patuh pada arahan, patuh pada hukum hakam. Tapi dia miskin. Oleh kerana dia baik, kita kasih dia murah rezeki. Baru bagi. Itulah menafikan itu. Habis tu, sebenarnya semua telah Allah tentukan sejak azali lagi. Azali. Cuma Allah tentukan itu akan datang baru jadi. Tapi penentuan ataupun perbuatan tu telah sejak azali lagi. Itu kita akan bahas nanti. Iaitu tidak ada perbuatan yang lain menyamai seperti perbuatan Tuhan. Tak ada. Bahkan segala barang yang berlaku di dalam alam, semuanya perbuatan Tuhan. Dia nak kata apa? Sama ada perbuatan itu baik rupanya dan hakikatnya, hakikat baik dan rupa baik. Seperti iman dan taat. Siapa buat ni? Allah yang buat. Sejak azali lagi. Sejak azali lagi. Maksudnya sebelum kita ada lagi. Yang mudah. Sebelum kita ada lagi. Okay? Atau jahat rupanya. Nampak rupa jahat. Rupanya jahat. Rupanya jahat maksiat lah. Rupanya jahat. Tu, tengok ni cantik ni. Tiada pada hakikatnya. Hakikatnya tak jahat. Seperti kufur dan maksiat. Kenapa dia kata baik rupanya, perbuatan itu baik rupa,
kita kata, kita nampak perbuatan itu baik. Sebab dia beriman, dia semayang, baiklah. Kita nampak baik. Dan hakikat pun baik semayang tu. Kenapa baik? Kerana Allah kata baik. Kerana Allah suruh dan Allah kata baik. Dan perbuatan tu memang baik. Okey? Okay? Atau jahat rupanya. Maksud jahat rupanya, kita nampak ianya jahat. Kita nampak ianya jahat. Benda jahat lah. Maksiat ke apa ke, berjudi ke, maksiat lah. Okay? Tiada pada hakikatnya. Pada hakikatnya, tak jahat. Maksudnya, pada hakikatnya, di sisi Allah, atau pada hakikatnya, bila Allah yang buat, tak jahat bagi Allah. Tidak zalim bagi Allah. Tidak jahat bagi Allah. Tapi kita nampak ianya perbuatan jahat. Perbuatan tak elok. Kenapa begitu? Kerana Allah sendiri kata perbuatan itu tak elok. Bagi kita tak elok. Bukan bagi Allah tak elok. Bagi kita tak elok. Maka Allah buat apa ni? Perkara yang bagi kita tak elok. Yang tak elok tu pun Allah yang kata tak elok. Tapi bagi Allah tak ada yang tak elok. Semua baik. Sebab tu dia kata kat situ. Tengok. Hakikatnya atau jahat rupanya jahat. Bagi kita ianya jahat. Tapi tiada pada hakikatnya. Bagi Allah tidak. Nak jahat apa Allah buat? Kita milik Allah. Allah buat semua baik. Mana ada jahat? Macam orang kata, dia kata seperti kufur dan maksiat. Kufur dan maksiat di sisi Allah tu baik. Bukan di sisi Allah. Di sisi Allah bukan maksud di sisi Allah. Allah buat tu, kufur dan maksiat tu siapa yang buat? Allah lah yang buat. Ke ada orang lain buat? Ke setan buat? Allah lah buat. Habis kufur kan jahat tu. Takkan Allah buat jahat? Tak, kita di sisi kita yang jahat. Kerana Allah kata perbuatan maksiat tu jahat di sisi kita. Disebab Allah tak jahat pun. Tak zalim pun. Macam mana? Apabila ada seorang tanya, tak zalim ke Allah jika Allah cipta kita, kemudian nak tengok Allah cipta dan Allah yang buat, Allah yang takdirkan, istilah gitu. Dia buat jahat, kufur dan maksiat. Allah yang takdirkan ataupun Allah yang buat. Senang tu. Allah cipta kita, Allah buat kita dan Allah buat kejahatan, kufur, maksiat. Tak zalim ke macam tu? Tak zalim ke? Jawabnya tidak. Sebab tu dia kata sini, hakikatnya tidak. Tidak, tiada pada hakikat. Kenapa tiada pada hakikat? Kenapa kata tidak zalim? Walaupun Allah yang buat maksiat itu. Kerana bila ada orang tanya tak zalim ke macam tu, kita jawab zalim. Allah zalim jika yang Allah buat tu bukan dia punya. Yang Allah buat tu bukan dia punya. Tapi kalau Allah buat tu memang milik dia, tak zalim lah. Sebab memang dia punya. Dia buatlah macam ni, tak zalim. Kita telah diberi peraturan. Dan kita ni bukan kita punya. Diri kita bukan kita punya, Allah punya. Maka kita pun lawan buat sesuatu yang berlawanan dengan Tuan kita. Maka kita zalim lah. Tuan kita kata kaki jangan melangkah masuk disko. Berdosa. Mulut jangan minum arak. Kita minum arak. Sedangkan mulut ni bukan kita punya. Milik Allah. Allah yang cipta. Dan Allah tak bagi. Kita buat. Maka kita zalim lah. Kita jahat lah. Tapi Allah buat kat kita apa-apa. Allah buat kat kita apa-apa. Walaupun kita nampak benda tu buruk. Dia sebab Allah tak buruk pun. Sebab Allah milik kita. Sebab kita milik Allah. Sebab tu nampak kat situ. Jadi dia kata kat sini. Sebab tu dia kata. Sama ada perbuatan itu baik rupanya. Dan hakikatnya baik. Tapi seperti iman dan taat. Atau jahat rupanya. Tiada pada hakikatnya. Dia kata gitu. Hakikatnya tak jahat. Di sisi, maksud Allah yang buat tu tak jahat. Tak jahat. Tak. Sebab kita milik Allah. Macam biasa kata. Kita ambil kursi ni. Kita nak letak kursi ni atas almari. Tak jahat. Sebab kursi ni kita punya. Kita nak terbalikkan kursi ni. Tayar dia kat atas. Supaya kita boleh, anak kita boleh main tayar. Main tayar. Orang kursi buat duduk, dia terbalikkan. Boleh. Tak jahat. Sebab kita punya. Kita boleh letak punggung dekat kursi. Ketengah duduk kat kursi, kita boleh kentut lagi kat kursi. Tak jahat sebab kursi kita punya. Tak jahat.
Tak jahat. Sebab kita punya. Begitulah. Allah ni, kita ni Allah punya. Apa Allah buat? Sebab kita ni milik Allah. Contohnya, kita ni, kalau kita ambil ni sebab manusia, tangan ni kita punya. Kita istilahkan kita punya. Kita nak angkat, tak jahat. Kita nak jatuh, tak jahat, tak jahat, tak jahat. Kita nak buat apa, tak jahat, sebab kita punya. Yang jahat, kita ambil tangan orang. Kita buat sesuatu kat tangan. Kita ambil tangan orang, kita pukul orang lain. Maka kita jahat. Kerana tangan tu dia punya. Kenapa kau sibuk? Kenapa kau buat? Maka jahat. Sebab itu bukan kita punya. Tapi kalau tangan kita baik, kita buat apa saja. Sebab kita punya, suka hati kita. Begitulah juga. Allah nak buat apa-apa dekat makhluk yang dia cipta, daripada tak ada kepada ada, dia tak ada jahat di situ. Tak ada jahat di situ. Jadi, walaupun rupanya kufur tu Allah yang bagi tahu buat gini-gini jadi kufur. Dan Allah yang buat dekat makhluk dia jadi kufur. Adakah jahat? Tidak. Macam mana kursi kita nak buat macam mana pun boleh. Kita nak susun sofa kita dekat ruang tamu boleh. Nak letak sofa dekat dapur boleh. Nak letak sofa dekat atas tabletop pun boleh. Orang tabletop letak bawang. Letak dapur, dia letak sofa atas tu. Tak ada masalah. Sebab itu dia punya. Malah dia nak buang sofa tu, dia nak bakar sofa tu pun tak ada masalah. Yang zalim adalah dia pergi rumah jiran, dia ambil sofa jiran tu, dia pergi bakar. Barulah zalim. Jadi Allah bakar makhluknya. Tak zalim sebab Allah punya. Sebab tu dia kata kat sini, dan dia akan bahas nanti bab ni dalam masalah qudrah nanti. Seperti kufur dan maksiat, sama ada perbuatan dirinya atau perbuatan yang lainnya. Tak kisahlah mana-mana perbuatan yang berlaku. Perbuatan yang kita buat ni, wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah cipta kamu dan Allah cipta apa yang kamu buat. Maka apa yang Allah buat tu semua nisbah Allah, semua baik. Nisbah kita yang kita buat tu bergantung kepada Allah kata. Macam ni jadi jahat, macam ni baik. Okey. Sama ada perbuatan tu kita sendiri atau orang lain segalanya lah. Dan dalam alam dan lainnya, dalam alam semuanya itu perbuatan Tuhan. Semuanya Allah buat dalam alam ini. Bila sebut alam, apa maksud alam? Masya Allah. Selain daripada Allah, itulah alam. Selain pada Allah, itulah alam. Jadi kalau selain pada Allah, semualah kecuali Allah. Semua alam. Okay? Semuanya itu perbuatan Tuhan. Semuanya Allah buat. Apa sahaja. Maksud Allah buat tu apa sahaja. Apa sahaja. Baik atau buruk. Nisbah yang kita tengok. Semua Allah buat. Tiada sekali-kali hamba mempunyai perbuatan. Hamba ni tak ada perbuatan. Hakikatnya, pada hakikatnya hamba tak ada perbuatan. Hamba tak boleh buat. Hakikatnya hamba bukan tidak. Hakikatnya yang menggerakkan Allah, yang nak gerak iradah Allah, yang menggerakkan kudrah Allah, yang cara gerakkan ilmu Allah. Semua. Kerana tanpa kudrah iradah ilmu Allah tak boleh gerak. Habis yang nak gerak ni kita nak. Sekadar pinjaman je kita kata kita nak. Sebab kita tak ada nak. Yang nak semuanya Allah. Kerana nak Allah ataupun iradah Allah, kehendak Allah sempurna. Kita tak ada kehendak. Kalau kita ada kehendak juga, bermaksud ada kehendak lain selain daripada kehendak Allah. Habis tu kita kata kita ada kehendak. Pinjam lagi. Pinjaman aja. Aku nak pergi sana, aku nak pergi sini. Pinjam aja. Jangan terasa diri kita punya. Pinjam je. Semuanya Allah. Pinjam aja. Kita kata nak tu, nak bercakap. Atas dunia ni kena cakap macam tu. Pinjam je. Tapi hakikatnya tidak. Okay. Itu maksudnya perbuatan Allah tu sempurna. Kehendak Allah tu sempurna. Tidak sekali-kali hamba mempunyai perbuatan pada hakikat. Hanya ada usaha ikhtiar aja manusia ni. Dan usaha ikhtiar itu pun tak bagi bekas. Usaha ikhtiar tu pun nama je. Pinjam lagi nama usaha ikhtiar. Kita sebenar ada ke ikhtiar hakikat? Hakikatnya ikhtiar pun Allah yang ikhtiarkan. Kita tak boleh berserah. Kita kena berikhtiar. Maka kita pun ikhtiar. Ikhtiar kita tu pun Allah buat. Nak ikhtiar tu pun Allah punya nak. Maka sebenarnya kita pinjam lagi usaha ikhtiar. Hakikatnya tak adalah usaha ikhtiar makhluk. Semua Tuhan. Tu dia bagi. Tidak memberi bekas tu maksud dia.
Nak kita tak bagi bekas. Aku nak aku makan, aku nak aku minum, aku nak aku baling. Beri bekas tu, nak tu memberi bekas kan? Tidak. Kerana sebenarnya Allah yang nak. Bukan kita nak. Allah yang nak. Bukan kita yang nak. Habis ni kita nak ni. Nampak je seolah-olah macam kita nak. Hakikatnya Allah yang nak. Kerana kalau Allah tak nak, takkan berlaku. Kalau Allah tak nak berlaku juga, lemah Allah. Okay. Cuma kita, usaha ikhtiar ada. Ada dengan maksud, itu pun pinjam aja. Macam je usaha ikhtiar. Macam nampak macam usaha. Tapi sebenarnya Allah yang takdirkan, Allah yang nak, kekuasaan Allah. Semuanya. Habis tu duduk diam. Kalau kita duduk diam, Allah yang nak kita duduk diam. Kalau macam tu aku tak nak usaha. Tak nak usaha tu Allah yang nak kita tak usaha. Oh sudah. Memang. Takkan tak usaha kita sebab kalau macam tu aku tak nak usaha sebab semua kehendak Allah. Semua perbuatan Allah. Semua ilmu Allah. Dalam ilmu Allah. Semua kehendak Allah. Maka aku tak nak buat. Aku tak nak buat. Tak nak buat itu juga adalah kehendak Allah. Tak buat itu juga adalah kekuatan Allah. Allah yang takdirkan yang kita nak buat. Jadi tak boleh. Akhir sekali buat juga. Sebab kita hidup atas dunia. Kita hidup di dalam dunia yang maksud dunia tu usaha ikhtiar. Kita tak boleh untuk tidak berusaha dan berikhtiar. Tak boleh. Kita cakap je, aku tak nak usaha, aku nak duduk saja. Sebenarnya kita telah berusaha untuk duduk saja. Sebab kehidupan adalah usaha dan ikhtiar. Kehidupan ini adalah usaha dan ikhtiar. Kalau dia kata, aku tak nak usaha dan ikhtiar, dia kena mati. Kalau selagi dia hidup, dia duduk dalam usaha ikhtiar. Dia tak boleh keluar daripada usaha ikhtiar. Tak boleh. Cuma dia pinjam aja perkataan, aku tak nak usaha. Aku tak nak usaha. Duduk diam. Duduk diam tu adalah usaha untuk duduk diam. Tak boleh. Dalam kehidupan kita, semua kena usaha. Kita duduk dalam usaha ikhtiar. Tapi ketahuilah, usaha ikhtiar kita tu tak beri bekas. Dengan maksud, semuanya Allah yang telah tentukan. Semuanya kehendak Allah. Semuanya perbuatan Allah. Kita, sebab duduk dalam usaha ikhtiar, kita terasa usaha dan ikhtiar tu kita yang buat. Kita punya, kita terasa. Tak ada masalah. Cuma hakikatnya, semua Allah. Pegangannya, semua daripada Allah. Walhasil, Allah, nak kena berhenti ke? Walhasil, apakala dikata wajib bagi Tuhan bersifat wahdaniyah, maka ternafilah kam-kam yang 5. Setengah pendapat ada kata kam yang 6. Tak apalah, khilaf kat situ. Sebenarnya kam ni pun fardu kifayah, bukan fardu ain. Tak faham pun tak apa. Maka apakala dikata wajib bagi Tuhan bersifat wahdaniyah, maka ternafilah kam-kam yang 5 itu. Iaitu apa 5? Ternafi kam muttasil, menafi Allah berbilang dari segi Allah tu satu, tapi Allah satu, Allah itu daripada beberapa gabungan. Nafi yang tu. Okay. Dan kan munfasil pada zat. Kita menafikan ada zat, ada diri yang satu lagi macam Allah. Kita menafikan itu pula. Kam muttasil dan munfasil pada sifat. Kita tak kata, kita menafikan ada 2 kudrah, 2 ilmu pada Allah. Kerana itu adalah sifat yang lemah, walaupun dua-dua dekat Allah. Dan kita menafikan juga ada kekuatan, ada ilmu dekat diri yang lain, tapi macam ilmu Allah, menafikan juga. Dan mana tadi hilang? Dan menafikan juga kam muttasil, menafikan muttasil, bukan. Dan kam munfasil pada perbuatan. Dan menafikan Allah itu, perbuatan Allah itu berbilang-bilang. Menafikan juga. Maka dengan kenyataan yang di atas ini, zahirlah tiada zat yang lain, tiada diri yang lain, sifat yang lain, kekuatan, ilmu dan sebagainya yang lain, dan perbuatan yang lain menyamai dengan zat, sifat dan perbuatan Tuhan. Tak ada yang lain dah. Memang tak ada pun. Yang demikian tertolaklah segala kepercayaan yang membawa kepada menyekutukan Tuhan. Tertolak. Yang mensyirikkan Tuhan, yang mensyarikatkan Tuhan, yang menduakan Tuhan, mentigakan Tuhan, tertolak. Bagaimana yang berlaku di sisi satu bangsa di dalam dunia ini. Dia kata satu bangsa dalam dunia ini. Dia nak cakap Melayu lah tu. Okay? Ada mempunyai adat dan kepercayaan yang karut. Yeah? Sehingga membawa rosak imannya.
Kerana kepercayaan itu membawa menyengutukan Tuhan dengan yang lain. Menyengutukan Tuhan dari segi mungkin zat, mungkin sifat, mungkin perbuatan. Bab perbuatan ni akan bahas balik bab kudrah nanti. Jadi menyengutukan yang lain. Maksudnya yang lain tu ada kuasa juga. Yang lain tu ada ilmu juga. Menyungutukan. Kita dikata ada kepercayaan macam tu yang dia nak bagi tahu orang Melayu ni. Maka perkara yang seperti ini masih banyak pada masa ini. Dan banyak pula yang melakukan dia dengan tidak sedar akan mudaratnya, merosakkan iman kepada Tuhan. Okay, ni senang aja ni. Kita baca ajalah sampai habis ni. Maka di sini disebutkan sebahagian daripadanya yang orang Melayu dok buat. Orang Melayu dululah. Supaya dapat diketahui kesalahannya. Pertama, ancak dan sebagainya. Ancak ni adalah membuang ancak dengan memberi makan hantu syaitan. Ini satu daripada adat kepercayaan orang yang menyembah berhala kerana mereka itu beriktikad bahawa hantu dan syaitan itu berkuasa menyebabkan sakit atau sampuk. Ni kena sampuk ni. Tu. Dan sebagainya. Okey. Maka mereka yang mengadakan ancak serta mengadakan jamuan, simah tukar ganti, temiku dan perkara yang seumpamanya itu telah melakukan perbuatan musyrikin, perbuatan orang syirik. Apa cerita ni? Dia kata perbuatan orang Melayu dulu-dulu, mungkin ada sampai sekarang, yang bahawasanya dia ada buat beberapa pemujaan, beberapa kepercayaan yang mana dia beriktikad, dia berpegang bahawa hantu syaitan tu berkuasa. Hantu syaitan tu berkuasa. Dia pegang gitu. Hantu syaitan tu berkuasa. Okey. Dia bagi contoh buang ancak. Orang dulu ancak tu apa macam nak cakap? Orang dulu tahu benda ni, orang dulu. Orang sekarang tak tahu ancak tu apa. Alhamdulillah kalau tak tahu ancak tu apa. Ancak ni dia panggil buang ancak. Dia gini. Satu pemujaan, istilah kita nak bagi puja ke kepercayaan ke, bagi makan dekat hantu syaitan. Itulah buang ancak dia panggil. Dia letak macam dia ada pulut kuning. Saya pun dah lupa dah, ingat lupa je. Dia ada pulut kuning, beretih padi, ayam panggang, telur. Kadang-kadang telur masak, kadang telur rebus. Dia letak pawang lah biasanya orang ni, dia buang suih. Ya, buang suih. Ya, betul-betul. Buang suih. Istilah orang Cina panggil sui. Buang suih. Buang suih, buang suih. Itulah dia buang ancak. Macam kes Muhammad Effendi, lebih kurang. Lebih kurang. Itulah buang ancak. Dia macam-macam cara buang ancak. Tapi ancak ni dia bagi makan hantu syaitan. Dia biasanya kalau orang Melayu dia ada pulut kuning, beretih padi. Siapa tahu beretih padi? Orang-orang dulu saya ada nenek seorang, tua dah, dia buat beretih padi. Allah, sedap rupanya. Beretih padi ni. Beretih padi ni siapa tahu beretih? Siapa tahu? Macam orang kata, mulutlah budak ni baru dapat mulut, umur 4-5 tahun baru dapat mulut. Mulut macam beretih. Itu macam beretih. Beretih biasa orang tahu ni lah, orang ni tahu ni. Popcorn. Dia panggil beretih jagung. Popcorn. Itulah beretih. Padi pulut goreng. Orang Kedah memang tahulah. Beretih padi. Emping beras, bukan emping. Emping tu yang lenyek kan? Yang lenyek kan? Bukan. Itu lenyek. Ini bukan. Dia goreng tanpa minyak. Lepas tu dia akan meletup-letup macam popcorn. Kita belajar macam-macam hari ni. Tadi belajar bab syarikat. Kali ni belajar bab makan pula. Dia macam jagung tu, popcorn jagung tu, bila kita panaskan, dia pop tu, dia panggil beretih tu, beretih jagung. Itu yang kata budak ni bercakap macam beretih. Maksudnya bercakap pop gitu. Okey, kita belajar peribahasa, kita belajar bahasa hari ni.
Pernah tengok tak orang buat goreng dalam kuali? Ya, betul. Nanti dia akan pop betul. Jadi dia jadi macam popcorn juga, tapi kecil aja. Tapi kecil aja. Allah, sedaplah. Sedaplah bergetih padi. Memang padi pulut lagi sedap. Dia jadi snack. Tengok orang dulu sehat, makan snack itu. Sekarang popcorn pun dia bubur gula. Tak ada gula, tak sedap. Allah, lapar popcorn pula Puff rice, ya betul. Makan zaman-zaman kecil. Maknanya dah beromok lah tu kalau makan zaman-zaman kecil tu. Ya, ada video tu. Dia masuk mesin, lepas tu meletup-letup. Itulah. Yang masuk mesin tu jagung. Jadi popcorn. Corn tu jagung. Dia padi pun boleh buat. Dia panggil bergetih. Oh, ini semua keluar. Saya rasa lapar pula nak makan bergetih ni. Nak makan popcorn pun jadilah. Popcorn ada lagi rasanya. Boleh buat ni lepas ni. Okey. Dan Google. Google selalu. Sekarang ni kan maklumat di hujung jari. Google. Okey. Jadi, dia letak pulut kuning, dia letak bergetih padi, dia letak ayam panggang, dia letak telur. Kadang-kadang telur mentah, kadang telur rebus. Kemudian dia letak macam rakit. Dia buat daripada batang pisang. Setengah meter. Macam ni kot. Besar ni kot. Macam ni ke? Lebih kurang tu. Kemudian dia letak atas tu batang pisang tu. Maksud dia buat macam tu lah batang pisang. Kenapa pakai batang pisang? Kerana nak bagi terapung. Dia letak semua atas tu. Ada yang pasang lilin macam-macam lah. Letak. Kemudian dia letak bergetih, letak pulut kuning, letak ayam panggang, letak telur tadi. Atas tu, lepas tu dia letak atas atas batang pisang, dia buat macam rakit. Kemudian dia hanyutkan kat sungai. Dia hanyutkan kat sungai. Apa ni? Padi digoreng lalu padi tu meletup menjadi bergetih. Masa tu bergetih tu akan dituang ke lesung lalu ditumbuk baru dijadikan emping. Pernah join wan-wan buat emping? Lebih kurang macam tu lah cara-cara dia. Lebih kurang. Tapi yang bergetih ni tak jadi emping lagi. Yang nak buat ancak ni. Tak jadi emping, dia cuma bergetih aja. Bergetih aja. Cukup dah sampai kat bergetih. Kalau emping tidak mujarab, agaknya lah kot. Okey. Dia apa? Hanyutkan kat sungai kerana nak bagi makan hantu setan. Kerana nak buang sial, nak buang gitu. Bubble rice tu ke? Lebih kurang lah. Jadi dia tawar aje. Cuma kalau nak mengunyah tu sedap lah. Tapi orang sekarang dia bubuh macam-macam dah. Yang kata tak mujarab tu saya tak tahu, saya reka aja tu. Yang dia buat emping tak mujarab tu reka aja. Tapi kalau orang dulu buat memang bubuh tu. Dia tak jadi emping, dia cuma sekadar bergetih aja. Tak. Dia buang sial. Kenapalah anak dara ni tak kahwin-kahwin lagi? Mari sini. Mandi bunga sebagainya, akhir sekali buang sial. Tolak. Bagi makan hantu setan. Hantu setan yang ada dekat perempuan yang tak kahwin lagi tadi tu, hanyut pergi makan kat sana. Maka tak adalah setan dekat dia, lepas tu adalah orang masuk Minang. Hantu tu makan betul ke? Tak makan betul pun. Tak ada pun. Kadang-kadang adalah jin-jin tu dia buat gerak-gerak lah, dia buat macam sesuatu lah. Buat macam kering-kering jadi kering lah. Mana makan? Hantu bukan makan benda tu. Hantu kan makan asap. Makan tulang. Hantu tu dengan masuk jin kan. Dia makan yang najis-najis. Dia tak makan bertih. Bertih ni orang nak tengok mak kilau kat wayang tu makan bertih jagung. Saya tak tahu yang terkena tu nasib lah. Nasib lah. Jadi dia macam tu lah. Buang sial lah. Kenapa tak menega tak maju semua. Dia buang sial lah. Mudah-mudahan kata gitu. Buang suai. Kira syirik lah kan. Syirik lah sebab dia kata syirik lah sebab dia kata jin setan tu boleh bagi mudarat manfaat kan. Itulah. Dah macam tu lah sekali. Maka sebab bagi makan, jin tu
tak kacau dah. Kan maksudnya jin tu telah memberi, ataupun hantu setan tadi telah memberi mudarat dan manfaat. Jadi syirik lah, betul lah syirik. Bergetih sebab tak boleh tumbuh. Kalau padi tumbuh macam perjanjian. Iyalah. Betul lah. Begitulah lebih kurang. Jadi bila macam tu dia adalah bagi kata, aku ambil ni aku tanam kat sini. Engkau tunggu sini sampai tumbuh. Selagi tak tumbuh kau jangan balik. Tu macam lebih kurang samalah tu. Tapi tu tanam. Yang ini dah hanyut. Kau pergi ikut ni, kau pergi makan. Selagi padi tu tak tumbuh kau jangan balik. Macam itulah lebih kurang. Lebih kurang. Jadi dia ada perjanjian itu. Tiba-tiba jagung tu tumbuh juga. Jagung tumbuh juga. Maka bila tumbuh, tu jadi macam-macam. Perjanjian dia tu kat situ. Okey. Alamak, dah sejam dah ni. Macam mana ni? Upacara kita nak habiskan laju-laju lah. Dan ada juga jenis style macam tu, dia ayam jantan, dia sembelih, buang bulu, hanyut, jadikan hidangan, dia hanyutkan, samalah juga. Dia hanyutkan dekat sungai tu yang berolak ataupun yang berputar. Yang tempat ada tempat macam yang dipercayai ada hantu air. Dia ada hantu air sebab air dia berpusing gitu. Tu baik pusing gitu kan. Air pusing gitu. Jadi dia kata situ ada ramai orang mati dah. Maka dia buat benda tu. Dia buat letak masuk dalam pusaran tu. Samalah juga. Nak suruh hantu tu, nak suruh selamat lah, senang cerita. Nak suruh sekarang. Bagi mengelakkan ada orang lemas, bagi mengelakkan kehilangan kematian dan sebagainya. Bagi mengelakkan buaya tu asalnya setan lah, maksud hantu setan lah, bukan buaya betul tu. Bagi mengelakkan macam tu lah, maka dia buat gitu. Maka sungai dia tak ada jadi dah lepas pada tu. Dia percaya hantu setan telah boleh membawa manfaat dan mudarat. Maka syirik lah. Syirik. Ataupun mendapat restu hantu air. Mendapat restu hantu air. Kan ada kan yang dekat laut pun ada buat, dekat sungai pun ada buat. Dia buat upacara jamu hantu air. Ya, yang mambang air, mambang tanah, mambang biru air laut tu lah. Itulah dia. Mambang tu. Mambang babuk minum todi tu. Semua tu mambang-mambang tu lah. Okey? Satu selesai. Yang kedua, upacara harimau. Itu juga syirik. Apa dia upacara harimau? Ada juga upacara buaya pun ada, upacara macam-macam ada kat situ. Dia bagi contoh harimau. Satu upacara dinamakan jamuan harimau. Upacara ini dilakukan setahun sekali di dalam belukar di tepi-tepi hutan. Di sana dipanggil harimau yang disangkakan sakti itu. Kiranya harimau ini tidak dipuja kelak, dia akan membinasakan ahli-ahli kampung dan binatang ternak. Tapi bukan harimau betul ni, harimau jelmaan. Okey? Dia akan membinasakan ahli-ahli kampung dan binatang ternak. Maka harimau ini dinamakan harimau maujud. Bab ni panjanglah kenapa nama maujud dan sebagainya. Ataupun harimau jelmaan. Ataupun harimau dia bukan harimau tapi jelmaan. Tu betul maujud tu, harimau maujud. Maka di dalam upacara ini disembelih seekor kerbau. Wow. Hati, jantung, lidah, kepala, mata, telinganya untuk makanan harimau maujud itu. Dia letak tepi hutan tu. Maka dagingnya bagi makan orang-orang yang hadir di dalam upacara itu. Oi, pandai pula makan daging. Dia bagi makan daging dekat orang yang datang upacara tu. Dia buatlah, dia ada api, dia pasang api, ada pusing-pusing api, dia ada macam-macam, ada lah mantra-mantra dia. Maka kepercayaan dengan sebab itu harimau jadian tadi tak kacau kampung. Maka kepercayaan yang mengatakan hantu-hantu, jin-jin dan syaitan-syaitan itu berkuasa memberi mudarat dan mendatangkan manfaat. Itulah kepercayaan yang menyengutukan Allah dan dengan makhluknya. Itulah dia. Sebab dia percaya dengan buat macam tu menyebabkan tak datang mudarat. Siapa yang bagi mudarat? Kan Allah. Siapa yang bagi manfaat? Kan Allah. Itu dia kata tu. Maka dia kata hantu-hantu syaitan tu yang mendatangkan manfaat dan mendatangkan mudarat. Masuk hutan, dia minta izin.
tok nenek apa? Tok nenek cucu tumpang lalu. Kenapa minta izin? Takut mereka boleh mendatangkan mudarat. Mereka tu jin lah. Dekat pokok-pokok besar ke. Sedangkan Nabi ajar kita baca ayat-ayat pelindung diri. Bukan minta izin dekat tok nenek yang entah bila pula jadi tok nenek dia. Dia mengaku pula hantu pula. Keturunan hantu ke apa? Mengaku pula. Maka ianya syirik. Kadang-kadang syirik tu, kepercayaan itu boleh membawa kepada kekufuran. Kadang-kadang syirik itu membawa kepada dosa besar tapi tak kufur. Bergantung kekuatan macam mana yang dia pegang tadi. Macam mana hantu setan tu boleh memberikan mudarat? Kerana memang dia power. Tapi Allah lagi power, dia pun power juga. Dia pun kuasa juga, hantu setan. Maka itu membawa kepada kekufuran. Tapi kalau tidak, Allah yang bagi kuasa dekat hantu setan. Allah bagi kuasa dekat hantu setan. Setan jadi berkuasa, Allah bagi. Maka dia, dan kita takut dengan kuasa itulah. Maka berdosa besar, tak kafir. Sebab kita masih lagi menisbahkan hantu setan tadi tu, Allah yang bagi kuasa dekat dia. Bukan dia punya kuasa sendiri, Allah yang bagi. Maka dia kata dia takut kerana Allah bagi kuasa kat dia, dia berkuasa. Maka dia takut hantu setan tadi mendatangkan mudarat dekat dia. Maka dosa besar. Tapi kalau dia kata bukan Allah bagi, Allah lain, ni hantu setan, lain. Dia ada kuasa sendiri. Tapi kuasa Allah lagi power. Kuasa ni tak power sangat, tapi kuasa sendiri. Dia yang bagi mudarat. Tapi kalau kita minta tolong Allah, Allah lawan hantu ni. Maka Allah akan menang sebab Allah Maha berkuasa. Hantu ni kalah. Dan kuasa yang hantu ni dapat daripada dia sendiri. Kafir. Kadang-kadang kufur, kadang-kadang dosa besar. Bila syirik. Bila syirik. Wallahu a'lam. Habis kita. Masuk kita qudrah. Kita belum masuk bab dalil lagi ni. Kita baru cerita satu selapis. Lepas ni, sebab tu kitab Risalah Tauhid ni bagus. Dia 2 kali belajar. Silap-silap 3 kali belajar. Yang pertama, dia bagi ta'rif saja. Lepas tu, muka surat berapa 60 lebih tu, dia akan bagi hujah, dalil, kita bincang balik. Nanti, lepas sifat yang ke-14 sampai 20, ada 7 sifat, kita bincang balik sifat ma'ni. Benda yang sama. Allah Maha berkuasa balik. Allah Maha berilmu balik. Bincang balik. Jadi 3 kali. Yang pertama kita belajar ta'rif. Dah masuk dah. Kemudian kita belajar dalil. Kemudian kita akan belajar kaunuhu tu yang sama juga sebenarnya. Cerita yang sama. Jadi 3 kali belajar. Terbaik. Risalah Tauhid. Berhenti dekat yang ke-7, qudrah. Artinya kuasa. Mudah-mudahan Allah bagi faham lah kat kita ni bab pegangan kita ni. Mudah-mudahan Allah bagi kita kekuatan untuk terus belajar. Mudah-mudahan Allah bagi kita kekuatan untuk Allah bagi kita kekuatan supaya kita tak separuh jalan. Separuh jalan. Bimbang lah, takut sebab ramai orang mengaji dia akan separuh jalan. Lebih-lebih lagi bab tauhid dia akan separuh jalan. Bila dia jumpa pengajian-pengajian yang santai tu, dia terus melekat kat situ. Sebab dia kata ini agak berat. Mujurlah ada yang kena semangat sikit. Saya akan cubalah menggunakan bahasa yang paling mudah sekali untuk faham. Sebab kita nak pegang. Kita bukan nak istilah-istilah. Kita nak pegang. Lepas pegang, lepas tu lagi lah kalau kita nak ambil istilah-istilah tu. Lepas tu saya kurang guna istilah. Sepatutnya kam mutasil, kam munfasil tadi kena sebut banyak kali. Tapi saya sebut berapa kali aja. Banyak sebut, berbilang kan. Sebab nak bagi pegang dulu. Lepas dah pegang, lepas tu lagilah kalau nak istilah sekalipun. Jadi mudah-mudahan Allah bagi kekuatan kat kita semua lah. Allah. Tangguh dulu. Esok kitab Ibanah wal Ifadah bab apa? Bab istiadah, lupa dah bab apa. Sudah dengan tasbih kafarah dan salatu subhanallah. Hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rakaman ada dekat YouTube macam biasa, sambungan seterusnya yang ke-20 tak silap. Mana 20 siri dah kita.
Boleh tengok dekat YouTube. Kejap je lagi dia akan ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan katsira Ustaz.